Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar yang sedang menonton. Okey, video perkongsian cikgu kali ini, cikgu bawakan satu set soalan latihan bagi 4 bab yang pertama. Okey, bab 1 fungsi, bab 2 fungsi kuadratik, bab 3 sistem persamaan dan bab 4 indeks set dan logaritma. Okey, untuk soalan yang cikgu gunakan, cikgu hanya ambil sehingga indeks dan set sahaja. Okey, dapat dilihat dekat sini ada dua bahagian soalan. Ada dua bahagian. Bahagian A ada 12 soalan dan bahagian B 3 soalan. Okey, cikgu akan terangkan satu per satu. Jadi, jom kita mulakan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Diberi fungsi fx dalam keadaan 3x tambah 5 per 5 tolak x dan kita diminta untuk mencari fungsi yang memetakan nilai x-nya iaitu negatif 2. Okey, apa yang kita buat dekat sini adalah kita akan salin semula fungsi x itu iaitu 3x tambah 5 per 5 tolak x. Kemudian kita gantikan x itu dengan negatif 2. Okey, jadi 3 darab dengan negatif 2. Yang selebihnya ini kita salin saja iaitu tambah 5 per 5 tolak negatif 2. Okey, kemudian kita permudahkan. Kat sini kita akan dapat negatif 1 per 7. Okey, sebagai jawapan akhir. Okey, untuk soalan B, diminta untuk mencari nilai x apabila fungsi itu bersamaan dengan negatif 2 iaitu fx bersamaan dengan negatif 2. Jadi apa yang kita buat? Kita salin semula fungsi fx tadi iaitu 3x tambah 5 per 5 tolak x tadi. Kita samakan dia dengan negatif 2. Okey, kat sini pengiraan kita akan mempermudahkan supaya kita dapat nilai x. 5 tolak x tadi kita akan pindahkan ke sebelah kanan, maka kita akan dapat negatif 2 darab dengan 5 tolak x. Okey, di sebelah kanan. Manakala sebelah kiri kita akan ada 3x tambah 5 sahaja. Okey, seterusnya kita kembangkan negatif 2 kita darabkan dengan 5 dan darabkan juga dengan negatif x, yang mana kita akan dapat negatif 10 tambah 2x. Sebelah kiri kekal dengan 3x tambah 5. Okey, kemudian pindahkan sebutan yang ada x yang ada di sebelah kanan ini kita akan pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi 3x tolak 2. Manakala 5 ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. So kita akan ada negatif 10 tolak 5. Okey, kita salin semula. Maka kat sini kita permudahkan saja. 3x tolak 2x adalah x bersamaan dengan negatif 10 tolak 5 adalah negatif 15. Jadi kita selesai menjawab soalan B di mana nilai x-nya adalah negatif 15. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Diberi fungsi gx dalam keadaan modulus x tambah 10. Okey, cari nilai-nilai x yang mungkin apabila imejnya adalah 3. Okey, apabila diberi dalam fungsi yang berbentuk modulus begini, manakala imejnya telah diberi juga iaitu 3 tadi. Okey, apa yang kita buat adalah imej 3 tadi kita pecahkan, kita dividekan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah positif 3 dan yang satu lagi adalah dalam keadaan negatif 3. Okey, kita pecahkan kepada dua bahagian. Okey, apa yang bersamaan dengan 3 dan negatif 3 ini adalah fungsi gx kita. Okey, tengah-tengah ni kita letak atau. Okey, fungsi gx kita inilah yang dimaksudkan. Apabila imejnya 3 itu bermaksud gx itu bersamaan dengan 3 atau bersamaan dengan negatif 3. Jadi, kita akan gantikan gx ini dengan x tambah 10. Modulus kita tak perlu salin dah. Modulus kita tak perlu salin sebab kita dah pertimbangkan dua keadaan tadi, 3 dan negatif 3. Jadi, modulus terhapus. Okey, kita gantikan gx dengan x tambah 10 bagi kedua-dua keadaan. Okey. Kemudian kat sini kita hanya pindahkan 10 tadi ke sebelah kanan. Okey, so kita akan dapat 3 tolak 10 ataupun x sama dengan negatif 7.
Manakala nilai yang satu lagi, apabila pindahkan negatif 10, pindahkan 10 ke sebelah kanan jadi negatif 3 tolak 10 tadi. Manakala kat sini X ni bernilai negatif 13. Jadi dua nilai X yang kita dapat untuk soalan nombor 2, iaitu negatif 7 dan negatif 13. Okey, seterusnya soalan nombor 3, diberi fungsi fx. Okey, 2x tambah 3 dan gx adalah x tolak 2 per 3. Okey, cari nilai bagi fungsi songsangan yang memetakan kepada 5. So, apa yang kita buat dekat sini untuk soalan yang melibatkan fungsi songsangan, kita cari dahulu apa fungsi songsangannya. Untuk cari fungsi songsangan, okey, kita akan andaikan, okey, fungsi fx tadi kita akan andaikan y bersamaan dengan fungsi fx, iaitu 2x tambah 3. Okay, kita akan pindahkan supaya kita dapat x itu dalam sebutan y. Okay, so kalau kita buat dengan cepat kat sini, kita akan dapat x itu bersamaan dengan y tolak 3 per 2. Okay, jadi kita tulis semula dalam bentuk fungsi songsangan bagi f. Kita akan dapat x tolak 3 per 2. Okay, jadi soalan minta apa nilai fungsi songsangan yang memetakan kepada 5. Okay, so kat sini kita gantikan x itu tadi dengan 5. Okay, selebihnya pengiraan biasa sahaja. 5 tolak 3 per 2. So kita akan dapat nilai fungsi songsangan yang memetakan 5 tadi adalah 1. Okay, so kita dapat jawapan akhirnya. Okey, untuk soalan B, kat sini kita ada soalan melibatkan fungsi gabungan. Okey, untuk fungsi gabungan begini, ada dua kaedah ataupun dua cara untuk kita selesaikan. Okey, untuk kaedah yang pertama ataupun cara yang pertama, okey, apa yang kita buat adalah kita cari dahulu nilai fungsi yang memetakan fungsi f yang memetakan kepada nilai 1 tadi, yang memetakan nilai 1 tadi, maksudnya kita gantikan 1 ini ke dalam fungsi fx, iaitu 2. Okey, x ini kita gantikan dengan 1 tambah 3. Okey, so kita akan dapat kat sini f1 bersamaan dengan 5. Okey, kemudian kita akan masukkan ke dalam fungsi gabungan tadi, gf1 tadi. So, F1 kita gantikan dengan 5. G kekal. Okay, F1 ganti dengan 5. Okay, sekarang berbalik kepada fungsi G. Okay, 5 tadi kita akan gantikan pada kedudukan X. Pada fungsi G, iaitu X tolak 2 per 3. Kita gantikan 5 tadi dekat kedudukan X. Kat sini kita permudahkan sahaja. 5 tolak 2 per 3 dapat 13 per 3. Okey, cikgu tulis jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, untuk kaedah kedua, apa yang kita buat adalah kita cari dahulu apa itu fungsi gabungan gfx. Okey, so gfx, kita gantikan fx tadi dengan fungsi fx. Okey, g kekal. Fx ialah 2x tambah 3. Okey, kemudian kita akan masukkan 2x tambah 3 tadi pada fungsi g, iaitu pada kedudukan x. X tolak 2 per 3 tadi, kita gantikan dengan nilai 2x tambah 3. Okey, kat sini kita boleh permudahkan. 2x tambah 3 tolak 2 per 3, kita akan dapat 2x. Okey, 3 tolak 2 per 3 adalah positif ataupun tambah 7 per 3. Okey, so kita dapat dalam bentuk fungsi gabungan gfx. So, seterusnya adalah apabila gf1. Okay, kat sini kita masukkan 1 itu pada kedudukan x. 2, okay, 1 tambah 7 per 3. Kat sini kita permudahkan lagi. 2 darab 1 tambah 7 per 3. Kita akan dapat dalam keadaan, saya ambil dalam keadaan pecahan tak wajar. So, 13 per 3. Okay, so ada dua kaedah tadi. Sama ada kita cari dahulu fungsi yang memetakan 1. Kemudian baru kita masukkan ke dalam fungsi G. Ataupun kita cari dahulu
apa itu g f x, kemudian baru kita gantikan x itu dengan 1. Okey, so mana-mana kaedah yang sesuai lah. Okey, untuk soalan 4, rajah menunjukkan fungsi gubahan g hash yang memetakan y kepada s. Okey, ini adalah soalan mirip soalan sebenar tahun 2019. Soalan ni tiada pengiraan. Okey, jadi satu soalan tu satu markah sahaja. Okey, untuk soalan A, fungsi yang memetakan y kepada r. Okey, kita tengok dekat sini apa hubungan ataupun apa yang berlaku antara y kepada r. Okey, yang berlaku dekat sini adalah fungsi g. Jadi untuk menjawab soalan A, okey, fungsi yang memetakan y kepada r adalah melibatkan fungsi g, iaitu gy akan bersamaan dengan r. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, okey, fungsi songsangan daripada hash, okey, sekarang objek dia adalah s. Kita tengok dekat sini, okey, daripada gambar rajahnya, okey, daripada r ke s dalam keadaan fungsi hashnya iaitu hash r adalah s. Jadi apabila melibatkan fungsi songsangan bagi hash s, maka kita akan dapat semula image-nya dalam keadaan r. Okay, jadi jawapan kita adalah fungsi songsangan s adalah bersamaan dengan r. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 5, di mana kita diminta untuk mengungkapkan persamaan kuadratik kat sini. 3x darab x tolak 2 sama dengan 6 tolak x darab x tambah 1. Okay, dalam bentuk maksudnya bentuk kuadratik lah, iaitu bersamaan dengan kosong. Jadi apa yang kita buat untuk soalan A, kita akan kembangkan kiri dan kanan. Okey, kita salin semula soalannya. Pastikan kita salin dengan betul. Okey, 6 tolak x dan x tambah 1. Okey, kembangkan dahulu di sebelah kiri 3x darab x dan 3x darab negatif 2, yang mana kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 6x bersamaan dengan, okay, kembangkan di sebelah kanan pula. Okay, di sebelah kanan. So, kita akan dapat 6x tambah 6 tolak x kuasa 2 tolak x. Okay, kat sini nak permudahkan bahagian kanan. Okay, 6x tolak x. So, kita dapat 5x tambah 6 tolak x kuasa 2. Okay, sebelah kiri kekal dengan 3x kuasa 2 tolak 6x. Okey, yang di sebelah kanan, semua ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Kita susun siap-siap mengikut hierarki dia lah. Okey, yang pertama iaitu x kuasa 2. 3x kuasa 2. Okey, yang mana kita pindah ke sebelah kanan tadi. Negatif x kuasa 2 jadi tambah x kuasa 2. Okey, tolak 6x. Okey, yang mana 5x tadi. Okay, pindahkan jadi negatif 5x dan positif 6 pindah jadi negatif 6 ataupun tolak 6 sama dengan kosong. Okay, permudahkan 3x kuasa 2 tambah x dapat 4x kuasa 2, negatif 6x tolak 5x jadi 11x, tolak 11x dan tolak 6 sama dengan kosong. Okay, jadi ini adalah dalam bentuk Okey, untuk soalan B, kita diminta untuk selesaikan persamaan kuadratik. Okey, persamaan A lah. Okey, so kita kat sini cikgu akan selesaikan persamaan tersebut menggunakan rumus, di mana ini untuk soalan B Okey, di mana rumus yang cikgu akan guna adalah kita salin dahulu rumus itu, negatif B tambah tolak. Okey. B kuasa 2 tolak 4AC punca kuasa 2 kemudian per 2A. Okey, apa itu ABC? ABC ni kita ambil daripada persamaan yang di A tadi. Okey, A dia adalah 4, B adalah negatif 11 dan C adalah negatif 6. Okey, so kat situ kita masukkan dalam rumus. Okey, so masukkan dahulu negatif B tadi. Negatif 11, B ialah negatif 11 tambah tolak. Okey, negatif 11 kuasa 2 tambah 4, A 4 dan C negatif 6. Okey, punca kuasa 2 dan per
2 darab 4. Okey, kat sini kita permudahkan sedikit. Okey, yang mana ada punca kuasa 2 tu kita permudahkan sedikit. Okey, yang lain kita kekal saja. Cikgu nak tunjukkan dekat sini. Negatif 11 adalah positif 11 tambah tolak. Okey, yang bawah punca kuasa 2 itu adalah 217. Okey, punca kuasa 2 masih lagi ada, belum hilang lagi. Okey, bawah 2 darab 4 adalah 8. Okey, kat sini kita akan pecahkan nilai X itu kepada dua bahagian. Yang mana yang pertama adalah 11 tambah punca kuasa 2 217 bahagi 8. Dan satu lagi adalah 11 tolak punca kuasa 2 217. Okey, so nilai X yang pertama dalam keadaan 11 tambah 217 ni dalam bentuk punca kuasa 2 per 8, atau satu lagi adalah X sama dengan 11 tolak punca kuasa 2 217 per 8. Okey, kat sini tekan kalkulator baik-baik. So kita akan dapat X yang pertama, jawapan sehingga 3 tempat perpuluhan. So kita akan dapat 3.216. Okey, dan nilai X yang kedua iaitu X sama dengan negatif 0.466. Okey, so kita dapat dua jawapan ataupun dua nilai X-nya. Okey, next kita tengok soalan nombor 6. Diberi persamaan kuadratik hx kuasa 2 tambah 4x tambah k sama dengan 2 mempunyai dua punca nyata yang sama. Okey, apabila sebut sahaja punca nyata yang sama, dekat sini adalah okey, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, so take note, kalau sebut saja dua punca nyata yang sama, maka apa yang kita kena buktikan adalah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi apa nilai BAC itu, kita kena tengok kepada persamaan kuadratik, iaitu hash X kuasa 2 tambah 4X tambah K sama dengan 2 ni, kita kena tukar kepada bentuk persamaan am ataupun bentuk am, iaitu hash X kuasa 2 tambah 4X tambah K tolak 2 sama dengan kosong. Okey, dekat sini kita tengok nilai A nya adalah hash, B dia adalah 4 dan C nya adalah K tolak 2. Okey, masukkan nilai A, B, C tadi ke dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4AC. Gantikan sahaja. Okey, B nya adalah 4 tolak, okey, A adalah hash dan C adalah K tolak 2. Okey, sama dengan kosong. Okey, kat sini kita kembangkan. 4 kuasa 2 16 tolak 4 hash K tolak 2 sama dengan kosong. Okey, soalan nak hash dalam sebutan K. Jadi okey, kita pindahkan. Saya pindahkan 4 hash ini ke sebelah kanan. So dia jadi positif lah. Okey, kemudian saya nak tulis 4 hash K tolak 2 ini di sebelah kiri supaya senang, tak kekok. Okey, first saya akan pindahkan hash dahulu. First saya akan pindahkan 4 dahulu ke sebelah kanan. So meninggalkan hash dan K tolak 2 tadi. Okey, 4 tadi pindah ke sebelah kanan jadi bahagi. 16 bahagi 4 adalah 4. Okey, kemudian kita nak jadikan hash dalam sebutan K, pindahkan K tolak 2 tadi jadi bahagi. Okey, K tolak 2 tadi bila pindah jadi bahagi, atas ada 4. Jadi bila kata ungkapkan hash dalam sebutan K, maka kita akan dapat hash sama dengan 4 per K tolak 2. Okey, untuk soalan nombor 7, persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah X sama dengan 3K X tolak K kuasa 2 mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, kat sini apabila sebut saja punca nyata yang berbeza, maka dia punya pembeza layannya adalah B kuasa 2 tolak 4AC. Kali ini dia adalah lebih besar daripada kosong. Okey, so kita kena take note apa nilai A, B, C nya tu. So kita berbalik kepada persamaan yang diberi.
X kuasa 2 tambah X sama dengan 3K X tolak K kuasa 2. Pindahkan ke semua yang ada sebelah kanan tadi ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah X tolak 3KX tambah K kuasa 2 sama dengan 0. Okey, untuk sebutan B, ataupun sebutan yang ada X tadi, yang ini kita kena keluarkan X. Jadi kat dalam tinggal 1 tolak 3K. Tambah K kuasa 2 sama dengan 0. So kat sini A dia adalah 1, B dia adalah 1 tolak 3K dan C nya adalah K kuasa 2. Okey, masukkan nilai A, B, C tadi ke dalam pembeza layan. Jadi B adalah 1 tolak 3K kuasa 2 tolak 4 darab dengan A1, C adalah K kuasa 2 lebih besar daripada 0. Okey, untuk bahagian ini 1 tolak 3K kuasa 2 ini kena kembangkan. Cikgu tunjukkan hasil kembangannya, iaitu 1 tolak 3K tolak 3K tambah 9K kuasa 2. Okey, dan tolak 4 darab 1 darab K kuasa 2. Okey, kita akan dapat tolak 4K kuasa 2 lebih besar daripada 0. Okey, kat sini kita akan susun dan juga permudahkan sekaligus. 9K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2, kita dapat 5K kuasa 2. Okey, tolak 3K tolak 3K, kat sini dapat negatif 6K tambah 1 lebih besar daripada 0. Okey, kat sini kita fakturkan. Okey, memandangkan persamaan kuadratiknya adalah yang boleh difakturkan dengan mudah, yang mana kita akan dapat K tolak 1 dan 5K tolak 1 lebih besar daripada 0. Okey, kat sini kita ada puncanya, iaitu bersamaan dengan 1 dan 1/5. Okey, untuk menentukan julat, kat sini cikgu guna kaedah graf, di mana bentuk graf dia adalah senyum sebab 5K kuasa 2. Okey, kita akan guna kaedah graf kat sini, di mana grafnya berbentuk senyum. Sebab kita tengok kepada nilai A kat sini bagi persamaan kuadratik, jadi kita lakarkan bentuk graf dalam keadaan graf senyum. Kemudian apa nilai untuk punca yang terlibat? Okey, kat sini kita ada 1 dan 1/5. Okey, sebelah kiri ni pastinya 1/5 lah, sebab 1/5 lebih kecil daripada 1. Okey, kemudian tengok kepada bentuk ketaksamaan dia lebih besar daripada 0, bermaksud positif. Okey, positif yang bahagian sini So kita lorekkan bahagian yang terlibat untuk sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi berdasarkan kepada graf itu, ketaksamaan ataupun julat bagi nilai K kita ada. Okey, untuk yang sebelah kiri nilainya adalah lebih kecil dari 1/5. Okey, maka kita akan dapat K dengan keadaan lebih kecil dari 1/5. Okey, lagi satu. Yang di sebelah sini ni adalah lebih besar daripada 1, maka K lebih besar daripada 1. Jadi kita kena nyatakan kedua-dua ketaksamaan ini sebagai nilai julat nilai K lah. Okey, untuk soalan 8, persamaan kuadratik yang diberi adalah 5x kuasa 2 tolak 8x tambah K sama dengan 0. Kat sini dalam bentuk persamaan am. Jadi kat sini kita boleh terus nyatakan nilai A dia 5, B dia adalah negatif 8 dan C nya adalah K. Okey, berdasarkan kepada ayat tidak mempunyai punca nyata, maka pembeza layan yang kita akan guna adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Okey, gantikan B dengan negatif 8. Okey, kemudian A nya adalah 5, C nya adalah K. Lebih kecil daripada 0. Okey, permudahkan. Negatif 8 kuasa 2 64 tolak 4 darab 5 adalah 20 K, lebih kecil daripada 0.
Okey, 64 kekal di sebelah kiri, pindahkan negatif 20 ke sebelah kanan. So, jadi 20K. Okey, kita 20K ni duduk sebelah kanan kan. Kita nak tukarkan 20K ni, kita nak tulis sahaja bukan tukar. 20K ni duduk sebelah kiri, 64 duduk sebelah kanan. Okey, apa yang kita buat adalah simbol ini kita hanya ubah mengikut situasi ini sahaja. Okey, kalau kita tengok kat sini, simbol ini menganga, dia menghala ke arah K. Menganga ke arah K, jadi bila kita pusing tadi, simbol yang sama, dia tetap akan menganga pada bahagian 20K. Jadi, menganga pada bahagian 20K. Okey, jadi 20K lebih besar jadi daripada 64. Kita nak nilai K sahaja. So, 20 tadi pindahkan ke sebelah kanan jadi 64 bahagi 20. Okey, boleh dikecilkan, boleh dipermudahkan, maka kita akan dapat K lebih besar daripada 16/5. Okey, untuk soalan nombor 9, kat sini adalah persamaan serentak yang melibatkan 3 pemboleh ubah. Okey, apabila ada 3 pemboleh ubah dan persamaan serentak, kat sini dia pengiraannya agak sedikit panjang, sesuai dengan markahnya 6 markah. Okey, berdasarkan kepada persamaan yang diberi, okey, cikgu nak hasilkan 2 lagi persamaan daripada 3 persamaan. Okey, kat sini kita nyatakan ini adalah persamaan 1, persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3. Okey, jadi untuk cara cikgu, mungkin cara kita antara saya dan awak mungkin tidak sama. Okey, ini adalah antara cara saya, di mana saya akan ambil persamaan yang kedua, saya akan darabkan dengan 2 sebab saya nak samakan Z dengan Z yang atas. Jadi, saya nak jadikan 2Z ini kepada 4Z. Jadi, saya kena darabkan dengan 2. So, setiap satu sebutan yang ada pada persamaan kedua ni kena darabkan dengan 2. So, kita akan dapat 8X tambah 8Y tambah 4Z sama dengan negatif 4. Okey, kemudian saya ambil persamaan pertama, iaitu saya ambil persamaan yang pertama, iaitu 5X tolak 2Y tolak 4Z sama dengan 3. Apa yang saya buat adalah saya akan persamaan yang atas saya akan tambahkan dengan persamaan yang bawah. Kenapa saya tambah? 4Z tambah dengan negatif 4Z, saya akan dapat kosong. So, Z akan hilang. Okay, itu adalah target saya nak hapuskan Z. Ini saya akan tambah. Okey, 8X tambah 5X kita akan dapat 13X. 8Y tambah negatif 2Y kita akan dapat positif 6Y. Z mati. Okey, negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Okey, saya tulis semula. So, 13X tambah 6Y sama dengan negatif 1 adalah persamaan saya yang keempat. Okey, saya perlukan satu lagi persamaan. Okey, persamaan yang kelima, di mana dengan cara yang sama ataupun target yang sama saya nak hapuskan Z. Okey, saya akan ambil persamaan kedua dan ketiga. Okey, target saya adalah saya nak hapuskan Z, jadi saya nak samakan Z kat sini, sebutan Z-nya. Jadi untuk persamaan yang kedua saya kena darabkan dengan 3 supaya dapat 6Z. Manakala persamaan ketiga saya akan darabkan dengan 2 supaya saya pun dapat 6Z juga. Okey, so kita kira persamaan kedua kita akan darabkan dengan 3. Manakala persamaan yang ketiga saya akan darabkan dengan 2. So apa jadi? Persamaan kedua darab 3. So 12X tambah 12Y tambah 6Z sama dengan negatif 6. Okey, untuk persamaan 3 darab dengan 2, saya akan dapat negatif 4X tambah 10Y tambah 6Z sama dengan 6. Okey, kemudian saya akan hapuskan persamaan atas dengan persamaan bawah saya akan tolak. So, sebab 6Z tolak 6Z akan terhapus nilai Z itu. So, kita akan tolak.
Okey, so atas tolak bawah sahaja. 12x tolak negatif 4. Jadi 16x. Kemudian 12y tolak 10y, so dapat positif 2y. Dan 6z tolak z terhapus, sama dengan negatif 6 tolak 6, so dapat negatif 12. Okey, saya tulis semula. 16x tambah 2y sama dengan negatif 12. Ini adalah persamaan saya yang kelima. Okey, so berdasarkan kepada persamaan 4 dan persamaan 5. Okey, persamaan 4 dan persamaan 5 dapat kita lihat ada sebutan yang kita boleh hasilkan supaya dia sama. Okey, iaitu 2y boleh jadi 6y dengan cara darab 3. Okey, jadi persamaan kelima saya akan darabkan dengan 3. So saya akan dapat 16 darab 3 ialah 48x. Tambah 2y darab 3 adalah 6y sama dengan negatif 12 darab 3 dapat negatif 36. Okey, manakala saya akan tulis semula persamaan 4 di bawah persamaan 5 yang telah saya darab dengan 3. Saya tulis sahaja. Okey, kali ini dapat kita lihat sebutan y-nya 6y dan 6y, jadi kita akan tolak. Okey, 48x tolak 13x, kita dapat 35x. 6y tolak y terhapus. Negatif 36 tolak negatif 1 bersamaan negatif 35. So kat sini kita dapat nilai x-nya adalah negatif 1. Okey, kita akan teruskan untuk dapatkan nilai y pula. Kenapa terus dapat nilai y? Sebab kita ada persamaan 4 dan persamaan 5 dalam keadaan sebutan x dan juga sebutan y. Okey, saya akan ambil sebutan 5, tetapi saya akan gantikan x itu dengan nilai negatif 1 yang telah kita dapat dekat sini. Okey, saya akan naikkan sedikit. Okey, jadi persamaan kelima, 16x tambah 2y sama dengan negatif 12 tadi. Okey, saya akan gantikan dengan nilai x-nya iaitu negatif 1. Okey, yang lain salin. Okey, yang mana kita permudahkan. Negatif 16 tambah 2y sama dengan negatif 12. Okey, kita nak 2y. So 2y sama dengan negatif 12 tambah 16. Negatif 12 tambah 16, jadi kita dapat 4. Maka y sama dengan 2. Okey, so kita dah dapat nilai x dan juga nilai y. Okey, untuk dapatkan nilai z, kita boleh pilih mana-mana persamaan daripada persamaan 1, 2 ataupun 3. Okey, kita boleh pilih mana-mana persamaan yang sesuai supaya kita boleh dapat nilai z. Jadi berbalik kepada soalan, okay, saya akan ambil persamaan yang kedua lah. Okay, saya akan ambil persamaan kedua. Okay, pelajar bebas untuk pilih mana-mana persamaan sebab kita dah ada nilai x dan juga nilai y. Okay, untuk kes saya nak guna persamaan yang kedua, iaitu 4x tambah 4y tambah 2z sama dengan negatif 2. Gantikan nilai x dan juga nilai y yang telah kita dapat. Okey, kat sini. Kemudian kita permudahkan. Negatif 4 tambah 8. So kita dapat 4 tambah 2z sama dengan negatif 2. Okey, kita nak 2z sahaja, jadi 4 tadi pindah ke sebelah kanan jadi negatif 4. So negatif 2 tolak 4 ialah negatif 6. Maka z adalah negatif 3. Okey, penyelesaian untuk soalan jenis ini, okey, nombor 9 ini, di mana soalan ini 6 markah. Jadi pengiraan kita
kita kena tunjukkan dengan jelas lah. Okey, target kita adalah kita nak dapatkan nilai X, Y dan juga Z. Pelajar boleh pilih guna kaedah penghapusan ataupun penggantian. Mana-mana kaedah yang dirasakan sesuai dan juga serasi dengan pelajar. Seterusnya kita tengok soalan nombor 10. Kali ini masih lagi persamaan serentak, tetapi dalam keadaan 2 pemboleh ubah. Berbeza dengan soalan nombor 9 tadi. Itu 3 pemboleh ubah. Untuk 2 pemboleh ubah, kita tengok persamaan yang pertama, iaitu X tambah 2Y sama dengan 5. Kat situ persamaannya agak mudah. Jadi saya akan tukarkan X tambah 2Y sama dengan 5 itu kepada sebutan X sama dengan 5 tolak 2Y. Okey, jadi persamaan yang ini saya akan jadikan dia sebagai persamaan pertama. Jadi saya akan masukkan persamaan pertama itu ke dalam persamaan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 19. X itu saya akan gantikan dengan nilai X yang kita dapat masa persamaan 1 tadi, iaitu 5 tolak 2Y kuasa 2. Okey, tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 19. Jadi kita hanya perlu kembangkan bahagian ini sahaja. Okey, kembangkan. So kita akan dapat 25 tolak 10Y tolak 10Y tambah 4Y kuasa 2. Itu kita dapat hasil kembangan. Kemudian tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 19. Ini adalah kita salin sahaja daripada yang atas. Okey, kemudian permudahkan sambil kita terus kira mana sebutan yang serupa. 19 nanti pun kita akan pindahkan ke sebelah kiri juga supaya kita dapat sama dengan kosong. So 4Y kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 adalah 6Y kuasa 2. Okey, negatif 10 tolak 10. Negatif 10Y tolak 10Y ialah negatif 20Y. Kemudian 25. Okey, yang ini pindah. Tolak 19 adalah positif 6. Sama dengan kosong. Okey, so bila kita dapat macam ni. Okey, ini 6Y kuasa 2 tolak 20Y tambah 6 sama dengan kosong. Yang ini kita akan guna, kita akan faktorkan nilai Y itu. Kita akan dapatkan nilai Y itu menggunakan kaedah rumus. Okey, saya akan guna rumus. Okey, kita ubah sedikit rumusnya. So Y sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okey, so masukkan nilai A, B, C nya. Negatif B dia adalah negatif 20 tambah tolak negatif 20 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 6 darab dengan 6. Okey, kemudian bahagi 2 darab dengan 6. Okey, kat sini kita akan dapat nilai Y itu sama dengan 20 tambah tolak, okey, punca kuasa 2 256. Yang ni cikgu belum kira lagi nilai akhir dia, cikgu just permudahkan sahaja, bahagi 12. Jadi kita akan dapat dua nilai Y. So kita pertimbangkan dahulu nilai 20 tambah 256 punca kuasa 2 bahagi 12. Okey, atau nilai yang negatif pula, iaitu Y sama dengan 20 tolak punca kuasa 2 256 bahagi 12. Okey, so nilai Y yang pertama, tekan kalkulator baik-baik, kita akan dapat 3. Manakala nilai Y yang kedua kita akan dapat 1/3. Okey, so untuk kita dah dapat nilai Y, untuk nilai X pula kita akan gantikan nilai Y ke dalam persamaan yang pertama, iaitu 5 tolak 2Y. Okey, bagi Y yang sama dengan 3. Okey, so 5 tolak 2 darab 3. So kita akan dapat X yang ialah 1.
Okey, untuk nilai Y yang kedua, itu 1/3 tadi, kita gantikan dalam persamaan X sama dengan 5 tolak 2Y. Kali ini, Y dia adalah 1/3. Okey, gantikan. So, kita akan dapat X-nya adalah 13/3. Jadi, kita akan ada 4 nilai. Nilai X dan juga nilai Y bagi kedua-dua keadaan. Okey, kita tengok soalan 11. Diberi 3 kuasa X sama dengan R dan 3 kuasa 2Y sama dengan S. Okey, dan persamaan 3 kuasa X tambah 2Y ini sama dengan 9 kuasa Y tolak 5 dalam sebutan S dan juga R. Tetapi S itu dijadikan sebagai perkara rumus. Okey, kat sini kita guna hukum indeks. 3 kuasa X tambah 3 kuasa 2Y adalah 3 kuasa X darab 3 kuasa 2Y sama dengan 9 kuasa Y. 9 boleh ditukarkan kepada 3 kuasa 2. Okey, kemudian ada kuasa Y, maka dia akan jadi darab. So, jadi 3 kuasa 2Y lah, tolak 5. Okey, 3 kuasa X adalah R, 3 kuasa 2Y adalah S, dan 3 kuasa 2Y adalah S, tolak 5. Okey, yang ada S kita pindahkan duduk sebelah kiri. So, RS tolak S sama dengan negatif 5. Dan kat sini untuk sebelah kiri kita akan fakturkan. So, X R tolak 1 sama dengan negatif 5. Pindahkan R tolak 1 ke sebelah kanan. So, dia akan jadi S sama dengan yang R tolak 1 akan jadi per R tolak 1 ataupun bahagi R tolak 1. Negatif 5 kekal di sebelah atas. Kat sini cikgu juga nak tunjukkan alternatif bagi jawapan pada peringkat R darab dengan S tadi, iaitu RS sama dengan S tolak 5 ni. Okey, RS tu kita pindahkan ke sebelah kanan, negatif 5 kita pindah sebelah kiri. So, dia akan jadi positif 5 manakala S tolak RS. Okey, kat sini S kita fakturkan, kita dapat 1 tolak R, manakala sebelah kiri tetap ada 5. Kita nak S sahaja, jadi 1 tolak R itu akan duduk dekat bawah dan atas adalah 5. Okey, kedua-dua jawapan ini nampak berbeza tetapi maksudnya adalah sama. Okey, alternatif bagi penyelesaian. Okay, cikgu nyatakan dekat sini, ini adalah alternatif untuk jawapan bagi S dalam sebutan R. Okay, pilihlah salah satu yang sesuai. Tak perlu nyatakan kedua-duanya, hanya salah satu sahaja. Okay, untuk soalan 12, okay, mempermudahkan 12 punca kuasa 20 tolak 4 dengan keadaan set 5. Okay, kat sini dia berkaitan dengan set sebenarnya. Okay, so 12 darab dengan punca kuasa 20 tolak 4 set 5 ini. Okay, 20 tu boleh ditukarkan ke bentuk, okay, 12 darab 20 ni boleh tukar kepada bentuk 4 darab dengan 5. So, kita tetap dapat 20. Okey, tolak 4 set 5. Okey, 4 darab 5 ni, punca kuasa 2 ni kita boleh pecahkan punca kuasa 2 dia. So, kita akan dapat 12 punca kuasa 4 dan punca kuasa 5 macam ni. Okey, untuk mereka yang susah nak nampak ataupun tak nampak, 4 dengan 5 tadi hubungan dia darab, duduk di bawah punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 tu boleh ditulis kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian untuk 4, satu bahagian untuk 5. Punca kuasa 2 bagi 4 adalah bersamaan dengan 2. Okey, 5 ni tetap kekal dengan keadaan set 5 lah. Okey, sama juga untuk 4 dan set 5. Okey, 12 darab 2 ialah 24 set 5 tolak 4 set 5. Okey, masing-masing ada set 5. So, 24 tolak 4. So, kita akan dapat 20 set 5. Okey, seterusnya kita tengok soalan bahagian B. Yang ini adalah soalannya yang pertama, iaitu soalan melibatkan fungsi. Okey, soalan A melibatkan fungsi songsang bagi G. Jadi, kita akan andaikan
fungsi G itu kepada nilai Y. So 2X tolak 5 sama dengan Y. Apa yang kita nak buat adalah kita akan pindahkan supaya kita dapat dalam sebutan kita dapat X dalam sebutan Y. So Y tambah 5 sama dengan 2X. Maka X sama dengan Y tambah 5 per 2. Maka fungsi songsangan bagi G salin semula tapi gantikan Y itu dengan X. So X tambah 5 per 2. Ini fungsi songsangan bagi G. Untuk soalan B, fungsi melibatkan fungsi gabungan antara fungsi songsangan dan juga hash X. Kat sini kita gantikan satu persatu sahaja. Pertama, gantikan fungsi hash dahulu, iaitu X per 3 tambah 2. Kemudian baru masukkan X tambah 3 per 2 tadi dalam fungsi songsangan G. Fungsi songsangan G ialah X tambah 5 per 2 tadi. So yang dalam kurungan tu kita masukkan dengan nilai yang sepatutnya. Kat sini kita permudahkan dan kita akan dapat nilainya adalah X tambah 21 per 6. So jawapan akhir bagi fungsi songsangan dan juga gabungan G, songsangan G dan juga gabungan dengan hash ialah X tambah 21 per 6. Untuk soalan C, diberi K hash X sama dengan 2X tambah 10 dan diminta untuk cari nilai fungsi KX. Kat sini dia macam fungsi songsangan juga. Kita salin semula K hash X tadi, tetapi dengan keadaan hash X itu kita gantikan dengan fungsinya. So K kekal, hash X kita ganti dengan X per 3 tambah 2. Yang ini X per 3 tambah 2 ini kita akan andaikan fungsi itu X tambah 3 per 2 itu samakan dengan Y. So kita akan andaikan Y itu sama dengan X per 3 tambah 2. Kali ini kita nak jadikan X sama dengan dalam sebutan Y. So kita akan dapat Y tolak 2, kemudian darabkan dengan 3. Kita boleh kembangkan. So kita dapat 3Y tolak 6. Jadi untuk fungsi KX tadi, yang ini kita akan tukarkan kepada X, KX, manakala persamaannya iaitu 2X tambah 10 tadi. X tadi kita gantikan dengan 3X tolak 6. So permudahkan, yang ini kita akan dapat 6X tolak 12 tambah 10 iaitu 6X tolak 2. So ini adalah fungsi KX. Soalan kedua. Kali ini selesaikan untuk soalan A, selesaikan persamaan yang diberi menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Untuk penyempurnaan kuasa 2, X kuasa 2 tambah 5X akan kekal di sebelah kiri, manakala negatif 12 akan dipindahkan ke sebelah kanan jadi positif 12. Kemudian nilai B kat sini adalah 5. Kita akan gantikan, kita akan masukkan B per 2 kuasa 2. Kita akan gantikan B per 2. Kita akan masukkan, kita akan tambahkan B per 2 kuasa 2 itu di sebelah kiri dan juga kanan. So X kuasa 2 tambah 5X ini kekal. Yang kita dan juga sama dengan 12 pun kekal. Apa yang kita buat adalah kita tambahkan di kedua-dua bahagian kiri dan juga kanan dengan nilai B per 2. B ialah 5 per 2 kuasa 2. Di sebelah kiri dan juga kanan. Untuk step seterusnya kita akan ambil nilai X dan 5 per 2 dan kita akan satukan. Dia akan jadi X tambah 5 per 2 dan kuasa 2 di luar.
Okey, sama dengan 12 tambah 5 per 2 kuasa 2 ini kita boleh permudahkan, kita boleh tekan kalkulator sahaja, yang mana kita akan dapat nilai 73 per 4. Okey, kita kuasa 2 yang di sebelah kiri ni kita boleh pindahkan, dia akan jadi punca kuasa 2 73 per 4, tetapi pertimbangkan dua nilai iaitu positif dan negatif. Sebelah kiri tinggalnya X tambah 5 per 2. Okey, jadi nilai X, dua nilai X yang akan kita dapat adalah kita akan pertimbangkan satu positif dan satu lagi nilai negatif lah. So, pertimbangkan nilai yang positif dahulu. X tambah 5 per 2 sama dengan 73 per 4 positif atau atau ni lagi satu yang nilai negatif. So X tambah 5 per 2 sama dengan negatif 73 per 4. Okey, punca kuasa 2 Okey, untuk nilai X yang pertama iaitu X sama dengan 73 per 4, punca kuasa 2 tadi tolakkan dengan 5 per 2. Sama jugalah untuk nilai X yang kedua iaitu negatif 73 per 4, punca kuasa 2 tolak 5 per 4. Yang ini per 2. Yang ini tekan kalkulator sahaja. Okey, ambil jawapan sehingga 4 tempat perpuluhan. So X yang pertama adalah 1.7720 dan nilai X yang kedua adalah negatif 6.7720. Okey, jadi menggunakan penyempurnaan kuasa 2, ini adalah jawapan yang kita dapat bagi nilai X. Okey, untuk soalan B, yang ini kita diminta untuk menggunakan rumus. Okey, persamaan yang diberi pun adalah dikira mudah sahaja, iaitu kita just tentukan nilai A iaitu 3, B-nya adalah negatif 4 dan C-nya adalah negatif 3. Jadi dengan menggunakan rumus, apa yang kita perlu buat adalah nyatakan, kita salin dahulu formulanya ataupun rumusnya, iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Yang ini ada punca kuasa 2 bahagi dengan 2A. Masukkan nilai-nilainya. Negatif negatif 4 adalah nilai B tambah tolak negatif 4 kuasa 2 tolak 4A dan juga C. Punca kuasa 2 bahagi 2 darab A iaitu 3. Okey, kat sini permudahkan sedikit supaya senang kita nak tulis. So kita akan dapat 4 tambah tolak punca kuasa 2 52 per 6. Okey, jadi untuk dua nilai X nya kita akan pertimbangkan, satu kita tambah dan satu lagi kita akan tolak. Okey, kita salin dahulu yang tambah. Okey, atau yang ini kita buat yang tolak. So 4 tolak punca kuasa 2 52 bahagi 6. Okey, nilai X pertama yang akan kita dapat adalah 1.8685 dan nilai X yang kedua adalah negatif 0.5352. Okey, soalan terakhir bagi bahagian B, soalan ketiga yang melibatkan tajuk 4 iaitu indeks, set dan juga logaritma. Okey, so untuk soalan A, diberi 3 kuasa X tolak 6, darab 27 kuasa X sama dengan 1/81. Okey, kita tukarkan setiap sebutan itu ke bentuk asas 3. Okey, 3 kuasa X tolak 6 kekal darab 27 tu kita boleh tukar kepada 3 kuasa 3.
Okey, dia ada kuasa X, jadi darab dengan X lah, jadi 3X sama dengan 1/81 tu kita boleh tukar kepada bentuk 1/3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4 tu kita naikkan ke atas. So, kita akan dapat 3 kuasa X tolak 6 darab 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3X sama dengan 3 kuasa negatif 4. Okey, permudahkan sebelah kiri. Disebabkan dia darab, maka kuasa dia kita boleh tambah. So, 3 kuasa X tolak 6 tambah 3X sama dengan 3 kuasa negatif 4. Bandingkan kiri dan kanan bagi kuasanya sahaja. So, kita salin 3X tolak 6 tambah 3X itu sama dengan negatif 4. Okey, yang ada X kekal sebelah kiri, yang tak ada X pergi ke sebelah kanan. So, X tambah 3X adalah 4X. Negatif 4 tambah 6 adalah 2. Okey, kita nak X sahaja, maka kita akan dapat kita nak X sahaja, maka kita akan dapat 2/4. Yang ini boleh dipermudahkan lagi. So, kita akan dapat X sama dengan 1/2. Okey, untuk soalan B diberi persamaan serentak. Okey, untuk persamaan yang pertama, 9 kita tukar kepada 3 kuasa 2 darabkan dengan X. So, jadi 3 kuasa 2X. Okay, kenapa tukar kepada asas 3? Sebab 3 kuasa Y itulah. 3 kuasa Y kita tak boleh nak ubah. 9 kita masih lagi boleh ubah. Okay, sama dengan 1. 1 itu sebenarnya adalah dalam bentuk 3 kuasa kosong. Okay, 3 kuasa kosong sama dengan 1. Jadi yang sebelah kiri kita boleh tambah. Kuasa dia kita boleh tambah. So, 3 kuasa 2X tambah Y sama dengan 3 kuasa kosong. Perhatikan pada kuasanya, iaitu 2X tambah Y sama dengan kosong. Okay, yang ini permudahkan siap-siap lah. Okay, saya akan jadikan Y sama dengan negatif 2X. Ini persamaan yang pertama. Okay, so seterusnya adalah daripada 4 kuasa X per 8 kuasa Y tadi. Okay, 4 kuasa X per 8 kuasa Y ini boleh ditukar kepada 2 kuasa 2X per 8 boleh tukar jadi 2 kuasa 3Y. Sama dengan 4. 4 ialah 2 kuasa 2. Okay, kemudian bahagian ini, yang ini kita abaikan. Tengok sahaja yang telah kita ubah suai tadi. Asas dia sama. So, indeks dia kita boleh, disebabkan dia bahagi, so kita boleh tolak. So, 2 kuasa 3, So, 2 kuasa 2X tolak 3Y sama dengan 2 kuasa 2. Ambil indeksnya sahaja. So, 2X tolak 3Y sama dengan 2. Okay, ini persamaan yang kedua. Okay, saya naikkan sedikit. Okay, so persamaan 1 dan persamaan 2. Gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Okay, cikgu tulis sedikit. Ganti 1 dalam 2. So, apa yang kita nak ganti? Gantikan pada kedudukan Y. Okey, ini Y tadi. So, gantikan dengan negatif 2X sama dengan 2. Okey, yang ini permudahkan. 2X tambah 6X sama dengan 2. Okey, 2 tambah 6 ialah 8X. So, 8X sama dengan 2X sama dengan 2/8 iaitu 1/4. So, kita dapat satu jawapan untuk X. Okay. Seterusnya adalah cari sahaja nilai Y dengan menggunakan persamaan 1, iaitu Y sama dengan negatif 2X. Okay. So, gantikan X itu dengan 1/4. So, kita akan dapat Y-nya ialah negatif 1/2. Okay. So, selesai untuk soalan yang ketiga bagi bahagian B.
Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu kali ini, sehingga kita berjumpa lagi di lain-lain video. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye.